dunia tahu, cerita yang tak pernah dibincangkan. Dalam kebenaran, rasa takkan hilang. Hey, mari ikut cerita. Ruang santai ini milik kita bersama. Di antara suara, kita berbagi cerita, mencari solusi di setiap lapis rasa. Hey, kami budak Klang. Hey, kami budak Klang. Hey, kami budak Klang. Selamat kembali ke new episode podcast Budak Klang. Welcome back guys. Episode baru. Episode yang ke-7. Dah. 7. Episode yang ke-7. Alhamdulillah. Dah 7 episod Kita berhusnuzon sampai episod yang ke-7. Hopefully korang dapat terus support kita orang sampai ke episod yang sampai ke berapa-berapa lah. Kita tak tahu lah kan. Infinity lah number tu kan. Selagi ada support daripada korang, kita akan terus buatkan video. InsyaAllah. Dan paling penting, ada juga sponsor yang akan terus mensponsor kita akan teruskan. So macam biasa, kita punya podcast ditajuk oleh Intes KMU Rakan Takaful Anda. So kepada korang kat luar sana yang nak cari hibah, so serendah RM1 sehari boleh contact diorang dekat diorang punya social media, Intes KMU, dekat FB, dekat IG. Alright. So Apa kita nak borak hari ni? tak, aku dengar kau cakap kan, macam buat pengumuman dekat sekolah. Teringat zaman-zaman sekolah tu. Kita orang-orang Kau memang announcer lah. Public speaking public speaking orang. Aku pernah apply kot. Dulu jadi announce untuk kereta api kan. Kereta Next api? station. Tapi tak cukup. Tapi memang dia kena ada sound effect dia kan. Memang sama lah, kau pun sama kan. Kita memang public speaking. Boleh lah. Bukanlah bagus sangat, tapi okey lah. Boleh lah bercakap. Tak adalah tak boleh cakap langsung. Daripada sekolah, yes. Aku bermula dengan pembaca doa. Doa sekolah every Monday tu kan. Bermula daripada situ. Chorus speaking lah. Chorus speaking aku nak masuk. In fact, masuk sekolah rendah, masuk pertandingan bercerita lah. Oi. Kalau sekolah rendah, yelah ada macam dulu ada aku lain, aku tak masuk dengan cerita. Aku masuk dengan syarahan. Syarahan. Sajak. Sajak aku okey. Syair aku barai sikit. Aku pernah masuk dengan syair yang pertandingan yang Syair susah bagi aku. Kelas je lah, yang dalam sekolah punya, bukan wakil sekolah ke apa. Syair bagi aku agak berat sikit untuk aku bawa. Sajak okey. Sebab tu hari tu yang kau suruh aku buat syair kan barai sangat. Aku syair ke gurindam pun aku tak tahulah. So memang daripada sekolah lah. Okay, so kalau cerita pasal sekolah ni, masa sekolah-sekolah dulu ke, ataupun tak kisahlah sekolah ke tak sekolah ke, kau pernah duduk asrama? Aku pernah. Aku daripada, sebab aku sekolah rendah, macam dulu aku pernah cakap episode, aku sekolah rendah kat Lasal Kelang, dan aku sampai form 3 pun kat Lasal Kelang, dan aku dapat offer untuk melanjutkan pembelajaran aku. Ayat si mau out. Aku dapat ke sekolah berasrama lah, sekolah teknik. Sekolah teknik mana Teknik Temeloh. Temeloh. Jauh lah kena duduk asrama. Dulu jauh lah. SMTT, Sekolah Menengah Teknik Temeloh, Sanggang. Sanggang ya. Sanggang. Masa tu Temeloh belum macam sekarang lah. Itu ada kan, kita pergi ke Temeloh kejap. Kita lalu kau cakap ni lah Sanggang. Dah lain lah, dah maju Sanggang ni kan. Dulu. Yelah, kalau nak ikut bandar Temeloh tu pun, nak compare dulu dengan sekarang pun beza dah. Beza. Sangat beza. Dan aku tu lah, aku berasrama dekat Sekolah Menengah Teknik Temeloh. Cuma tak lama lah, sebab sekolah teknik ni dia hanya ada form 4 dengan form 5. Dia tak ada form 1, form 2, form 3. Sekarang aku tak sure, tapi memang zaman aku intake dia masa form 4 dan form 4, form 5. So kau 2 tahun lah duduk asrama? Aku duduk asrama setahun. Then bila aku form 5 tu, aku dapat tawaran pula untuk sambung belajar dekat Sekolah Menengah Teknik Shah Alam. Sambung dapat tawaran lagi. Dapat tawaran. Dia orang berebut-rebutkan aku masa tu. So aku pindah ke Shah Alam. Aku tak duduk asrama. Dekat. Shah Alam dah dekat dah. Dah dekat. Dan aku pula dijanjikan sebiji motosikal. So aku tak duduk lah asrama. So kau pakai motor lah masa form 5? Pakai motor. Budak-budak Scoot masa tu. Scoot ada ni. Airbrush. Speaker. Sebab masa zaman aku tu,
speaker dah diharamkan. Oh ya ke? Oh sebelum tu speaker sebelum tu. Sebelum tu zaman-zaman kalau siapa yang kenal kan, budak Kampung Kuantan, budak Kelam jugalah. Sadiq Oh Sadiq Sadiq dia antara penyebab aku nak kita kenal lah dia orang kita kenal tapi mungkin kenal. Mungkin sebab dia agak top lah kalau yang main-main benda tu lah. Main-main tu memang kenal lah. Buat pula dekat motor kedai dekat Kelang lah. So aku tak duduk asrama lah masa form 5 tu, tapi form 4 yes. Aku setahun duduk asrama. Dan tapi bila aku sama belajar yang zaman diploma tu asrama, kira asrama jugalah, aku duduk hostel lah. So aku berdikari daripada form 4. Oh yelah, kita belajar tempat sama kan. Kita belajar tempat yang sama. Yang tu dia macam dia tak ada asrama, dia macam rumah sewa lah. Penempatan. Dia macam rumah sewa lah. Jangan penempatan, kau buat aku macam datang harap. Dia macam rumah sewa. Dia rumah sewa. Dia duduk satu rumah, ada 6 orang ke macam mana kan. Ada 3 bilik. 3 bilik, ada 2 tamu, ada dapur, ada 2 toilet. Lepas tu tapi pukul 12 dia tutup. Dia tutup. Dia kena tutup pintu tu. Semua terpulang lah. Tapi kau tak ingat aku pernah tukar akta, tak payah tutup pagar. Aku tak pernah perasan. Aku tak pernah tahu pagar tu tutup sebab dia macam tak tutup je. macam bagi aku tak tutup. Dia tutup kat perempuan biasanya. Tapi ada satu kejadian tu masa tu. Aku ingat lagi. Lepas tu aku masa tu Presiden MPP lah, Majlis Pertukaran Pelajar punya yang dia betul. Yes. So diorang komplain kat aku mau. Lepas tu aku cakap buat akta baru, college tu pukul 12 tak payah tutup. Gempak siut. Tapi ni lah je kan, pintu hostel dia tak tutup kan, tapi pintu pagar luar yes, dia masih tutup, tapi adalah kelonggaran apa semua. Zaman college Zaman college macam-macam. Aku benar ke duduk asrama Nas? Tapi masa tu sebelum aku masuk di tempat kita belajar tu, aku belajar dekat UiTM Kota Samarahan. Sarawak lagi jauh. Kota Samarahan. Memang aku kena duduk asrama, tak boleh duduk rumah ulang-alik baik. Memang tak boleh lah. So aku belajar kat situ. Orang pergi haji balik lagi. Ya betul. Aku kat situ setahun setengah aku duduk asrama. Lama juga. Setahun setengah. Aku setahun setengah, lepas tu diorang bagi grad. Kau pun dapat tawaran kan? Aku dapat tawaran. Aku grad awal, dapat tawaran ke tempat lain. Tapi yang tempat lain tu aku tak duduk asrama lah, sebab rumah aku dekat sangat masa tu. Kan? Dan kau pula ditawarkan kenderaan kereta juga. Kan? Ada kenderaan kereta masa tu. So okey lah masa tu. So pernah lah duduk asrama. So kau duduk asrama masa tu, okey aku nak tanya berat sikit lah soalan. Berat aku serius. Kau pernah kena bully tak masa kat asrama? Kalau tengok saiz badan aku, mungkin orang anggap aku tak pernah kena bully. Tapi, kau masa tu kau antara yang terbesar lah. Tak ada. Oh ada lagi. Ada yang besar juga daripada aku. Tapi kena bully, still kena bully lah. Tapi dia tak ada sampai tahap mendera. Aku sebab kau kena faham, bila kita sebut dulu sekolah budak-budak teknik ni, kita bukannya budak-budak, tak adalah aku nak cakap budak-budak teknik ni budak-budak pandai sangat. Tapi ada yang pandai. Tapi budak-budak teknik kan, budak-budak mesin. Memang budak yang kerja kasar. Ada yang budak welding, dia ada khusus. Dia sebab teknik dia sekali dengan vocational kan? Yes, dia macam aku dulu, aku teknik, aku bahagian teknik, aku ambil mechanical engineering. So dia asing lah dengan budak vocational tu? Kelas memang asing lah. Kalau asrama tak? Asrama tak. Asrama bilik aku bercampur. Dia blend lah juga. Dia blend. So banyak lah juga perangainya. Banyak lah perangai. Cuma lah bila kau form 4, kau form 4 lah. Bilik dengan form 4. Kau form 5, kau bilik dengan form 5 lah. Dan itulah. Pernah kena bully. Orang istilah ragging lah kot masa tu. Ragging lah. Kau kena contoh macam mana? Boleh cerita sikit lah. Kita korek-korek sikit. Ragging. Ada ragging dan yang aku pernah kena first masa orientasi, dan aku tak anggap itu pun teruk, mungkin aku anggap itu culture diorang lah. Bila kita dah besar sikit, kita boleh berfikir kan. Kau pernah kan zaman itu minggu orientasi, kau kena tidur je lah, sebab orientasi memang aktiviti banyak. Siang tu memang banyak aktiviti kan.
dekat dalam dewan lah, Dalam dewan kenal lah. orang lah, kena pergi toilet kat mana lah, dewan kat mana. Banyak tak ingat aku. So malam tu kau penat lah. Kau pula masa aku tu, aku baru first time aku keluar daripada rumah. Form 4 lah. Form 4 aku start duduk asrama apa semua. Tak biasa, tapi bila dah penat malam tu kau tidur. Kau bayangkan tengah tidur kau sedang pukul 3-4 pagi. Lebih kurang 3-4 pagi. Ada senior masuk, dia gegar bilik, dia cakap asrama terbakar. Asrama terbakar, betul. First day ni. First, dia minggu orientasi tu lah. Okay. Dia tak ingat hari berapa, tapi dalam seminggu tu dia kata asrama terbakar. Dah kecoh, asrama terbakar. Semua kena berkumpul. Rupanya tak ada. Latihan kebakaran ke bukan? Latihan kebakaran mesti melibatkan warden kan. Dia tak melibatkan warden. Dia melibatkan masa tu senior engineer lah. Tapi masa tu dia form 4 form 5 je. Itu yang menjadi masalah. Kau form 4, senior kau form 5 je kan. Dan bila form 5 tu pilihan dia nak bernakal-nakal sikit hanya budak form 4. So memang semua kena lah. So itu satu. Dan bila dah kau start, antaranya aku rasa kalau zaman dulu kan, dia suruh kau tiup lampu sampai padam. Itu popular. Tiup lampu sampai padam, tiup kipas sampai kipas berpusing. Bercinta dengan almari. Kau kena bayangkan almari tu adalah kekasih kau dan kau kena luahkan perasaan. Betul. So kenalah semua benda-benda tu semua. Aku bercinta dengan almari pun dah pernah. Itu yang bagi aku anggap sampingan je lah. Tapi kalau macam berat sikit, ada touching lah. Okey, tapi zaman aku touching tak ada, memukul tu tak ada. Sebab bagi aku yang so-called orang kata bully ni, zaman aku ni lebih kepada dia nak bersuai kenal je. Junior dengan senior nak bersuai kenal kan. Itulah cara dia. So kalau kata berat sikit, aku pernah kena basuh baju senior. Tapi marah. Yelah, kau baju kau sendiri pun melambak dan kau nak kena basuh baju senior. Adalah aku buat sesuatu dekat baju senior tu. Lepas tu minum malam kan, supper normally senior akan bagi diorang punya mak gelas suruh basuh kan. Bukan basuh, dia suruh kau pergi dewan makan, ambil air, bawa naik atas. Jauh ke tempat tu? Tak adalah jauh mana. Dewan makan tak jauh, tapi nak naik ke asrama bilik dia tingkat 3 aku ingat lagi. So kau kena naik sampai tingkat 3. Tapi dalam perjalanan tu adalah sesuatu berlaku dekat raya tu. Normal lah, zaman-zaman nakal kita. Tapi sebab tu bila kita dah form 5, kita dah tahu dah. Tapi sebab aku tak duduk asrama kan, kebanyakan budak dah tahu. Sebab kau dah buat apa sebelum tu, kau mesti dah expect budak-budak tu akan buat balik dengan kau. Yang betul-betul heavy lah, aku rasa tak pernah sentuh-sentuh tu ada, tapi tak adalah sampai mencederakan. Sampai luka ke, cacat ke, infect ke, mati ke, tak pernah lagi lah jadi. Dia ragging biasa lah. Ragging masuk hostel lah kan. Ragging masuk budak-budak asrama. Dia lebih kepada mental lah. Dia kacau mental kau kat situ. Kau rasa kan, bully ni kan, apa sebab orang membuli? Okey. In term of budak-budak asrama sekolah ke, college ke, sama je, sama kan? Sebab bila kau cerita tadi apa yang kau kena bully tu dekat sekolah, sama je apa yang aku kena masa dekat ITM masa first week tu. Kan? In fact, kalau ITM Sarawak ni dia lain sikit. Dia punya ragging satu semester. Satu semester dia sini ada hak untuk ragging. Tapi ragging yang without touching lah. Okey lah. Tapi dia still boleh panggil kau malam bila malam. Anytime. Kan? So aku pun kena benda tu lah, benda yang sama lah kan. Bila kita part 1 tu kan, semester 1 kan, part 1 memang kena lah. Kau start boleh ragging orang pula, start boleh panggil orang bila kau dapat 3 ataupun part 4. Tengoklah kau punya pengaruh macam mana.
Kan? Part 3 ni Sem 3 lah. Sem 3. Sem 3, Sem 4 kau baru boleh panggil orang lah. Dan aku 3 semester kat sana, aku pernah merasa dipanggil dan memanggil lah. Kan? Tapi bila aku tengok, bila aku masa memula Part 1 tu kita dipanggil, kita rasa macam marah apa semua. Tapi bila kita dah masuk ke Part 2, Part 3 tu kan, kita pula yang start panggil orang. Sebab apa tau? Sebab sebenarnya tak ada apa pun, kita nak kenal dengan orang. Nak kenal je. Kita nak kenal dengan orang. Sebab dia akan jadi culture, senior kena kenal junior, junior lagi lah kena kenal senior. Nak lagi masa tu aku dekat Sarawak. So dekat sana orang Sarawak memang ramai, dan ada juga orang Semenanjung minoriti lah masa dekat UiTM tu. So orang Semenanjung ni dia kena kenal antara orang Semenanjung. Kita ada attach dengan GPMS, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung. Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung. So memang nak kenal. Memang kita nak kena kenal, sebab kita GPMS tu kita nak kena recruit new AJK lah apalah. Kan? So kalau kita tak kenal macam mana kan? Lepas tu kita tak blend. Lagi satu, kalau kita tak blend dengan senior, susah kita as a junior. Nak beli kalau macam aku pergi Kuching kan, nak beli buku kat mana, nak beli ni kat mana, semua kena dengan senior. Nak beli rokok. Rokok pun ya juga. Rokok tu mungkin benda yang senang lah kan, dekat mana-mana pun ada. Tapi kau dulu ada tak? Ini benda yang tak baik lah, tapi cuma just nak recall, ada tak istilah beli lesen nak isap rokok? Dekat aku punya tempat tak ada, sebab mungkin aku bukan sekolah kot, dah masuk yelah, dah beli isap rokok dah ni. Cumanya kita orang budak-budak Part 1 dengan Part 2 Part 1, Part 2 kau tak boleh isap rokok kat kafe UiTM. Kafe UiTM. So kau tak boleh nak menunjuk kau ni isap rokok lah, kan, apa semua. Kalau kat bilik ke apa tak ada masalah lah. Sebab diorang pun kadang-kadang diorang pun belanja rokok apa semua. Sini-sini aku baik jugalah belanja rokok apa semua. Yelah, macam Cumanya aku pernah lah masa aku Part 1 ke Part 2 aku belasah isap rokok dekat ni. Aku belasah isap rokok dekat kafe. Dan malam tu aku kena panggil lah. Tahu aku nak cakap, dia asrama ni, budaya membuli zaman kita orang dulu ni, kalau kau tak ada buat salah, dia akan buli-buli manja. Buli-buli manja. Memang untuk bersuai kenal je lah. Dia takkan ada niat marah nak mencederakan kau tu. Dia tak ada marah dengan kau. Dia memang panggil untuk bersuai kenal. Dia nak suai kenal. Dan kadang-kadang dia ada marah lah. Macam aku yang masa aku isap rokok, masa Part 1 aku rasa aku isap rokok, memang dia marah lah. Tapi bila kau ada buat salah, kau ada melanggar undang-undang, itu yang menjadikan dia orang marah. Dan yelah, kita kena respect lah, sebab undang-undang lah, benda ni memang itu buat rokok lah. Aku ada kena satu lagi menyalahi undang-undang juga, dan aku kena panggil malam tu. Bukan aku seorang lah, with one group. Aku bising dekat library, Nas. Aku bising kat library without aku notice. Dekat selang dua table kita orang tu ialah salah seorang senior yang antara dikenali ganas lah. Tapi dia pun masuk library Dia dating. Dia dating, dia bengang masa tu sebenarnya. Dia dating awet, kita bising-bising. Lala masa dekat library tu juga dia kata, korang semua malam ni pergi bilik sekian. Kalau dekat ITM Sarawak tu dia ada tim Pendekar ni geng budak-budak silat. Dia budak silat lah. Diorang ni geng budak-budak silat. Pendekar kita panggil lah. Malam tu kena pergi boy. Malam tu masa tu kita orang dah Part 1 dah hujung-hujung lah. Kalau dekat tempat lain dah tak kena lah induction ni. Dia panggil induction lah ready kan. Tak kena induction. Tapi memang dekat sana law dia sampai Part 2 kau boleh kena induction. Mungkin sebab kau buat bising kat library juga. Benda yang salah kan. Benda tu yang salah. Tapi dia bengang malam tu gila Nanas. Dia cakap kita orang ada 4 ke 5 orang aku tak ingat. Dia ajak sparring salah seorang. Dia kata korang ni semua salah semua. Dah lah sebelum tu dia suruh kita duduk pahlawan. Kau tahu duduk pahlawan yang bersimpuh tu. Yang macam duduk kat istana tu. Kau tahu tak duduk macam tu? Kan? Balik ni kau try buat. Kau buat 10 minit. Dia punya lengur gila weh. Yelah. Lepas tu aku kena dalam sejam duduk pahlawan tu. Lepas tu dia suruh sparring. Lutut memang dah kebas lah. Dah kram. Lepas tu aku tak kenalah, dia tak ajak ke sparring. Tapi kawan aku ada sparring. Tapi dia punya sparring dia macam dia buat legal lah. Dia pakai kan pad apa semua pakai.
Lepas tu dia ajak sparring, lawan lah. Tapi as a junior mana berani nak lawan? Betul. Kan? Memang tak berani. Sebab kalau kau lawan, dia jadi lain. Kau tadah je. Oh, itulah. Dan kalau dia suruh datang, dia kau pergi. Jangan sampai dia yang panggil kau. Ya. Sebab kalau dia datang, Dia cari balik. Dia cari balik, tu lain. dia dah cerita dia jadi lain. So, dia pergi ada. Masa aku sama pun, tiba-tiba kena panggil. Cakap, ketuk pintu kan. Ni mana? Okey, abang ni panggil. Kau kena pergilah. Kalau kau tak nak pergi, jadi lagi sakit. Abang tu pergi datang bilik kau. Jangan sampai abang yang panggil tu, dia datang panggil kau sendiri, tu jadi sakit lah. Aku pernah, sebab dulu aku asrama 3 tingkat tau. Aku ingat ada satu peristiwa ni. Asrama aku 3 tingkat dan dekat setiap level tu ada mesin water cooler. Setiap level ada? Setiap level mesin water cooler. So, masa tu aku dekat luar bilik. Dia bilik dia tengah tu ada ruang untuk berhimpun. So daripada atas senior tu dah jerit, dia kata dia campak dia punya kolej, dia kata kau tolong ambilkan air dekat water cooler tu. So dia campak kolej tu ke bawah. So aku sambut, ngam aku sambut je kolej tu, satu bali air dah dicampaknya dia datang. Dia memang dah plan Memang dah plan. So memang nasib aku tak baik sebab dia kata dia kata patutnya kau dah dalam bilik. Dah pukul 9 ada buat salah sekejap lah. So dia kata kenapa kau ada keluar bilik. Sebab tu kita orang kenakan kau. So aku pun terima lah. Dah. So, bagi aku tak ada apa saya campak air. Masa tu bengang lah. Masa tu campak tu bengang lah. Lepas tu tapi apa yang kau boleh buat kan? Tak boleh nak buat apa pun. Tapi ada orang yang melawan. Ada orang melawan, kena lah. Tapi kena tak adalah terus. Cuma zaman aku tak ada yang melawan. Aku zaman kita kena bully. Kalau setakat dia tak cedera kau, budak tak melawan sangat. Sebab masa zaman aku tu ada, aku ingat seorang, dia budak, dia melawan. Konon-konon dia gangster lah kan. Dia melawan. Malam tu juga senior-senior ni buat, tapi tak ada touching apa, buat dia kau sampai menangis budak tu. Dia orang lah tu lah bully kat sekolah ni, dia takkan cederakan ke badan kau. Mental kau dia akan torture. Dia memang kena kau siut. Kalau kau jenis tak tahan, tapi aku setahun setengah kat sana. Siapa yang panggil aku, induction aku apa semua kan, lepas tu dalam 2-3 minggu lepas tu mesti aku rapat dengan orang. Ya betul, itu yang membuatkan kau rapat dengan senior tu. Aku rapat dengan orang dan aku rapat ada sampai sekarang pun masih berkawan lah. Mungkin tak rapat lah, tapi masih berkawan. Ada grup WhatsApp apa semua. Ada kan. Dengan senior-senior yang indak aku. Yelah yang bully lah. Yang membuli kita dulu. Alah, semua pun dah besar apa semua. Semua pun dah boleh berfikir. Tak ada dendam. Sebab benda tu macam dekat tempat aku dulu, dia sampai part 2 je. Part 3 dah geng lah. Betul. Cuma sekarang ni lah, yang aku baru-baru ni ada isu zaman budak-budak orientasi dekat, aku tak ingat lah universiti mana yang viral lah. So yang dia buat prank dalam day one tu kan. Facey. Yang ada sampai kematian berlaku lah. Ni yang kematian tu yang kes kat UPNM ni yang baru-baru ni yang viral, Facey buat prank sambut hari jadi. So tempat yang sama tak, itu lain tak ingat ITM kot. ITM. Aku okey, bagi aku prank tu tak ada masalah pun. Kalau aku dekat tempat student tu, bagi aku tak ada masalah pun. Kata nak buang masa. Lepas tu aku tengok yang komen tu, sekarang ni isunya yang komen tu, dia kata benda-benda macam ni patut kita berhentikan. Dan yang paling aku tak terima, ada orang komen kata sekarang ni siap suruh minta sign sorang-sorang Facey. Itu biasalah. Bagi aku, zaman aku dulu normal je. Benda tu biasa. Tak ada buang masa pun. At least kau berkenalan. Kau kenal dengan senior-senior kau. Bagi aku selagi tak ada touching, tak ada cedera, tak ada touching, dia tak tumbuk kau, dia tak cubit ke apa kan, okey je. Selagi itulah, tu mungkin itu dia punya barrier lah. Ya, betul. Tapi kalau ada touching tu mungkin lain sebab biasalah minta sign Facey. Aku tak faham lah yang cakap tak payahlah nak minta sign Facey apa semua, buang masa, apa manfaat. Ada manfaat dia. Ada manfaat dia. Facey tu dah Facey tu kenal kau. Ya betul. Apa yang tak ada dia kadang-kadang kalau kita baca komen, macam diorang ni macam tak pernah masuk universiti tau. Itu masalahnya aku cakap. Dan yang komen tu pun aku rasa
bayi-bayi kita Yang masuk universiti rasanya. dan korang pun tahu benda tu tak adalah luka tu, tak ada sampai dalam, sampai sekarang tak ada pun. Tak, kadang-kadang ada orang tu pula, dia pernah di ragging masa kat universiti dan lepas tu dia naik sini dan dia pun pernah ragging. Lepas tu dia cakap macam tu pula. So macam yang contoh yang minta sign tu, masa zaman aku dulu kan, AC memang jauh-jauh, diorang bersepah. Ada seorang kat library, seorang dekat kafe, seorang dekat bilik kelas. Bila diorang macam tu, secara automatik kau pun tahu Ni mana library dekat mana, kafe dekat mana, kelas dekat mana. Memang itu tujuan dia pun. betul Tapi lah. tujuan dia tu dari temurun-temurun dah buat macam tu. Dia Cuma kalau sekarang ni dah berubah caranya, memang dia kata kadang-kadang nak minta sign kau kena nyanyi dulu. Ada dulu pun aku kena nyanyi je lah. Dan dia tak minta pun kau nyanyi sesedapnya apa, nyanyi kau nyanyi. Betul lah. Dan tak ada masalah lah kes-kes. Macam tadi kau ada tanya aku kes kita sentuh sikit lah kan, kes bully, dan aku tak anggap itu bully, aku dah anggap itu kes dera lah. Kes dera arwah Zulfarhan. Okey. Arwah Zulfarhan boleh sedekahkan Al-Fatihah dekat dia. So itu bagi aku dah melampau. Kau dah start, Itu bukan sekadar touching tu. itu Sampai menyebabkan kematian. tapi kes tu betul lah, yang kalau ikut diorang punya cerita, si mati ni sebab ada buat salah, katanya mencuri. Ikut kata yang diorang tu mencuri. So diorang lepaskan kemarahan apa semua kan. Okey, kita faham kau marah, tapi macam zaman aku asrama dulu pun banyak kes barang hilang apa semua. Tapi tak adalah sampai kau nak tekap setrika kat dada. Dia tetap serika Tekap setrika, tak silap aku dia tekap setrika, dia pukul pakai apa, batang pipe, getah pipe. Uish, itu dah melampau. Kalau macam tu netizen nak persoalkan, okey, yes, betul. itu memang wajib. Bagi aku betul, kalau tak ada salah besar kecil tak ada salah-salah, tapi kalau tak ada salah memang takkan mengundang kemarahan senior. Betul. Tapi bila ada salah pula, senior ni kena tengoklah pula kesalahan tu jenis apa. Okey, katalah dia mencuri, kalau lah betul pun dia mencuri, kita kena tanya dulu sebenarnya sebab apa. Sebab dalam Islam pun kalau nak tahu, memang kalau mencuri kena tahu sebab apa. Macam ada kes, banyak kes dipenjarakan sebab curi susu, anak tak ada susu. Memang dia tak ada kerja, sebab apa dia tak ada kerja, kita kena tahu benda tu. So tapi kalau kita indak seseorang disebabkan mencuri sampai kematian berlaku, itu Kita melampau lah. kita menjatuhkan hukum lah. Sebab kalau dia masuk mahkamah pun, mencuri tu dia tak sampai hukuman mati pun. Betul. Cuma mungkin bagi si pembuli tu, dia tak puas hati lah. Dia tak puas hati. Tapi benda ni yang kena hentikan. Betul. Yang touching, maksudnya touching tu ada sentuhan kepada betul. ni. Ragging yang untuk memberi manfaat, okey, bagi aku kita boleh teruskan. Boleh teruskan. Setakat kau Nak berkenalan. nak kena zaman minggu orientasi. Dan bagi aku zaman minggu orientasi tu, faci yang dipilih pun bukannya biasa-biasa. Dia dinominate oleh universiti lah. Universiti. So diorang pun tahu dan apa diorang dia buat. pun mengalami proses pemilihan. Ya, betul. Sebab aku mengajar faci. Sebab aku kan yang betul majlis perkelam pelajar. So aku automatic faci lah. Tapi orang lain dia mencalonkan diri dia. Dia hantar orang untuk jadi faci. Tapi bukan semua kita terima lah. Betul. Bukan semua kita terima. Sebab kita tak nak faci ni semata-mata memang nak tunjuk dia power. Tapi mana faci yang terpilih tu, maksudnya diorang memang layak lah. Layak. Dan minggu orientasi bagi aku patut diteruskan juga. Memang patut diteruskan. Sebab aku ada experience kan as a majlis perkelam pelajar. Memang setiap hari kita faci dan MPP ni memang ada meeting untuk buat apa. Betul. Memang ada meeting dan kita biasanya senang lah benda tu, kita ikut temurun-temurun je. Daripada dulu kita kena macam mana kita buat macam tu. Senang je. Kita dah ada blueprint lah. Tapi kita memang ada pesanan jangan touching, apa semua. So induction week memang
Aku rasa kena ada lah. Perlulah. Sebab satu untuk ketahanan mental juga budak-budak yang baru habis sekolah yang tak pernah duduk asrama apa semua, dia nak pergi situ, dia kena kental juga sikit. Sebab budak-budak sekarang ni, sorry to say lah, dia macam, dan aku tak faham kenapa budak-budak yang zaman-zaman sekarang ni dia macam agak lemah sikit tau. Tapi yang mak bapak dia orang pun for sure bayi-bayi kita. Bayi-bayi kita yang dah biasa, yang dah pernah lalui zaman asrama, yang pernah duduk asrama, dah lalu zaman asrama. Tapi diorang pula yang terpengaruh. Tapi kalau anak korang, aku boleh lah mungkin korang cakap dia anak pun tak ada kan. So tapi kalau anak tu dah sampai disentuh, sampai kena pergi klinik hospital. Klinik hospital lah, yes, itu korang kena ambil tindakan. Tapi kalau tiba-tiba anak kau balik cakap, garang lah Fesi ni. Garang lah Fesi ni, dia bully, suruh belikan makan ke. Belikan makan. Apa, biasa, bagi aku biasa belikan makan. For sure Fesi tu dia belikan makan, dia bagi duit. Betul, dia Aku bagi yakin duit sangat. Dan kadang-kadang dia suruh kau belikan makan, bila kau hantar makan, kau makan sama dengan dia. So bukanlah be open, tapi alah, come on lah, ini benda yang korang dah pernah lalu sebelum ni. Tapi kalau bab nak cakap juga dekat sini dengan Fesi, kalau bab yang sampai mendera jangan tak boleh lah. So aku tengok aku tunjuk sikit aku ada buat research sikit. Kau buat research aku pun nak gempak juga. Kau tengok ini kes dera kes dera, tapi ni aku campur semua, ada kes dera anak, tapi banyak yang dekat universiti dan kolej lah. Kau tengok aku nak cakap apa je, 23 bulan 10 ada satu tahun ni. Ni semua tahun ni 23 bulan 10 baru kes UPNM tu juga mungkin aku rasa baru-baru ni ada keluar juga. Yes, betul lepas tu 15 bulan 10 ada, 12 bulan 10 ada report, 24 bulan 9, 10 bulan 9, dalam masa 2 bulan berapa dah aku sebut tapi tadi? Itu semua penderaan jenis yang touching. Ini touching, semua yang ada touching tak boleh lah. Ini yang ni pula kita nak cakap lah pula dekat sini ataupun Fesi ataupun MPP macam kelas pelajar. Jangan sampai macam ni lah. Jangan sampai macam ni pula. Sebab kita kena tahu tanggungjawab. Okey, kalau nak cakap aku memang pernah bertanggungjawab dekat jawatan itu. Kan? Tanggungjawab kita memang kita nak mendidik budak-budak tu untuk dia familiar dengan college ataupun universiti. Sebab setiap tempat dia ada culture dia sendiri, kan, ada cara dia yang tersendiri. So itu matlamat kita untuk itu. Tapi kalau kita lebih daripada itu, kan, kita tak boleh buat lah. Kalau benda tu kita nak cipta benda baru dan tak memudaratkan orang tu, no problem, dan benda tu bersesuaian dan kita dah bincang dengan Fesi yang lain ke apa, it's okay. Setakat nak buat prank-prank sekarang ni kan, mungkin ada yang nak buat konten ke apa, okay, tak ada masalah. Tapi kalau sampai melibatkan ada touching, itu tak boleh lah. Dia bully boleh, tapi jangan sampai tahap dera lah. Sebab macam kalau kata kita ambil konteks budak sekolah punya dera, kita kena tahu. Kadang-kadang macam aku masa tu, aku first time aku keluar daripada rumah kan, aku duduk asrama, memang homesick confirm ada. Tak biasa pun confirm ada. Apa semua kau nak selesaikan diri. Orang-orang ni akan jadi family kau. Diorang ni memang akan jadi family. Diorang yang akan ajar kau culture duduk asrama. Kat situ aku belajar culture. Sebelum tu aku tak kemas katil lepas bangun tidur. Bila kau asrama, kau memang kena kemas katil. Basuh baju pun tak pernah kot sebelum tu. Basuh baju yang berus sendiri. Tak ada. Mungkin kalau basuh baju sendiri pun basuh ocean machine. Tak ada. Memang tak ada. Memang tak juga. Memang aku campak je dalam baju. Arwah mak aku dia akan basuhkanlah baju. Cuma bila aku masuk asrama, aku belajar basuh baju sendiri. Belajar gosok baju. Tapi kadang-kadang aku menggunakan kuasa wang RM1. Aku bayar orang untuk gosok baju aku. Satu baju RM1. Okey, dia gosokkan. Sebab kita duduk asrama, duit belanja dapat. Tapi duit tu aku nak buat apa? Makan dah disediakan. Dah complete, cukup lah semua kan. Kadang-kadang aku skip je pergi makan sebab dah makanan tu berturun-turun kan. So nak bagi selesaikan diri. Bila kau college ke universiti ke, kadang-kadang yelah, zaman bagi aku, zaman college, zaman universiti ni zaman paling best lah. Zaman mencipta kenangan. Zaman mencipta kenangan. Zaman
bau-bau kau akan start nak rasa bercinta tu kadang-kadang lah. Bercinta lah, kau nak semua. kenal orang yang jauh daripada kau. Kalau macam kita Kelang kan, kenal budak-budak Kelang ni sebelum ni, kau tiba-tiba sana kau kenal budak Perlis lah. Aku pula masuk ITM Sarawak Lagi banyak. dengan orang Sarawaknya kan, dengan culture dia. So benda-benda ni perlu tapi bukan keterlaluan. Tapi takut lah macam kat college yang baru-baru masuk, kita takut dia orang culture shock. Dia orang memang tak sabar. Nak jadi budak college. Ini semua pasal cerita dunia baru. Cerita dunia baru. Jadi kau teruja nak masuk college. Gila-gila remaja. Gila remaja. Kau teruja. Kalau zaman kita gila remaja lah. Zaman budak-budak tu. Tapi dunia baru pun zaman kita juga. Dia keluar masa zaman kita. So kau semua macam dia tak sabar nak duduk college kan. Tapi kau tak boleh nak go terlampau jauh sebab kau kena tahu juga. Ada juga rules dalam hostel kat universiti tu kan. So siapa yang nak kita urus tu? Surviving punya mode tu senior-senior kau yang akan beritahu kat situ. So kalau kau tanya aku, bully yang tak mencederakan, it's okay, carry on je. Kalau kata aku nanti satu hari ada rezeki anak aku ke masuk asrama ke college ke apa, lagi tak mencederakan dia, okey, tak ada masalah. Sebab benda tu kita tahu sebenarnya perlu untuk kita kenal culture dan kenal orang. Ya, betul. Itu je sebenarnya dia punya. Sebab kita tempat baru. Itu je dia punya modus operandi dia. Tapi jangan sampai touching. So Jangan kalau sampai. mak bapak, kalau anak kena touching sampai kena masuk hospital, klinik tu, Itu okey. itu Korang go on. kena go on. Kan? Tapi sekat kena beli sikit-sikit tak apalah. So kita jangan dera ni, kita jangan jadi benda sesuatu yang kita normalkan, menormalisasi kan benda tu kan. Tapi untuk induction yang tak keras, aku rasa patut diteruskan lah. Sebab rugilah yang kurang zaman belajar, lepas tu korang dera orang sampai mati anak orang tu. Kau baru nak kena hidup pun. Kau nak kena hidup mak bapak engkau berharap kat engkau dan yang dibuli tu dah dapat dia. Kita kena fikir ke yang dibuli tu, yang macam tu family dia punya mental pula. Lepas tu betul. Lepas tu korang pula akan hadap something denda yang mungkin berat lah kan. Kalau setakat denda kat sekolah okey. Ini so pun dah korang punya mental pun akan di-develop dengan benda yang negatif lah. betul. Kalau yang macam kes arwah Zulfahan tu, kat sini aku yang semua tertuduh tu dihukum gantung kan. Yes. Tapi aku tak sure macam mana sebab sekarang ni kat Malaysia hukuman gantung dah dimansuhkan kan. Dia nak kata Digantikan dengan masuk, penjara seumur hidup kan. Ke ada maksimum dia tengok pada kes lah. pada kes. Dia tengok pada tapi kes membunuh tapi aku rasa kes membunuh still hukum gantung. Tengok pada kes, tengok pada Itu aku tak sure lah pasal undang-undang kan. tengok pada keterlibatan seseorang tu. Nak cakap korang dah rugi korang punya masa. Korang baru nak kenal dunia. Korang kerja nanti itulah dunia kau yang sebenar. Ya, betul. Alright. Okey. So itu je lah sikit Itu celoteh saja. kita sikit lah pasal Pengalaman lah. rezeki. Kita orang dah lalu benda-benda tu. So kita tak nak korang buat kesilapan. Korang kena lalu benda tu. Tapi lalu. jangan macam kita orang lah. Alhamdulillah lah kita tak buat kesilapan Tak lah buat dulu. kesilapan. Alhamdulillah. Kan? Tak ada aku Tak ada. sebab aku pernah fasa mengindak orang, meragging orang, tapi tak ada buat kesilapan Tak ada buat apa-apa lah. kesilapan. Alhamdulillah. Kalau tidak podcast ni aku orang lain lah yang kat sini. Bukan aku. Ataupun mungkin tak ada podcast ni tak wujud pun. Alright. So itu saja untuk episod kali ni. Hopefully korang boleh share video ni. Dan sama juga kalau korang ada apa-apa benda-benda menarik ataupun boleh tak kita cakap korang ada tak benda misteri yang berlaku dengan korang, benda mistik boleh. dengan korang, kau share dengan kita orang, at least kita boleh share dengan kita orang punya subscriber ni, viewer ni, apa benda yang ataupun benda menarik yang pernah berlaku dalam hidup korang, ataupun korang ada masalah tak ada tempat nak luahkan kat kita orang. Ya, Yes. kita akan merahsiakan nama anda. Kita akan merahsiakan nama anda. Alright. Okey, kita stop dulu saja untuk untuk episod minggu kali ni. Kita jumpa lagi next episode. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.